Tajuk redox adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu reduction dan juga oxidation. So red adalah reduction, ox adalah oxidation. Maka digabungkan menjadi redox. Reduction adalah penurunan, manakala oxidation adalah pengoksidaan. Dan ini ialah simbol yang akan kita gunakan untuk penurunan dan juga pengoksidaan. So kita tak akan tulis perkataan penurunan pengoksidaan untuk nota kita selepas ini. Perkara pertama yang perlu kita ketahui dalam redox ialah tindak balas redox. So maksud tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Maka untuk mengetahui adakah proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak, kita kena mengenal pasti apakah maksud proses pengoksidaan dan penurunan. Proses pengoksidaan dan penurunan boleh ditakrifkan dalam 4 maksud. Yang pertama, kehilangan dan penambahan oksigen. Yang kedua, kehilangan dan penambahan hidrogen. Yang ketiga, pemindahan elektron. Dan yang keempat, perubahan nombor pengoksidaan. Kita akan tengok contoh sekejap lagi. Apabila sesuatu bahan kehilangan oksigen, maka bahan tersebut mengalami proses penurunan. Sekiranya menerima oksigen, maka bahan tersebut mengalami proses pengoksidaan. Bagi takrif yang pertama ini, hanya boleh digunakan untuk persamaan kimia yang mempunyai oksigen sahaja. Sekiranya tiada oksigen, kita tak boleh nak kena pasti bahawa bahan tu menerima oksigen ataupun kehilangan oksigen. Okey, sekarang kita cuba lihat persamaan kimia di bawah. Bagaimana bahan mana yang mengalami pengoksidaan dan bahan mana yang mengalami penurunan. Okey, sekiranya anda melihat kepada gas hidrogen, iaitu bahan kita hidrogen, pada bahagian hasil membentuk H2O. Maka hidrogen telah menerima oksigen. Maka apabila bertambah oksigen pada unsur hidrogen, bermaksud hidrogen telah mengalami pengoksidaan. Manakala untuk kuprum 2 oksida, daripada ada oksigen pada bahan, kemudian hasil hanya kuprum sahaja, bermaksud kuprum 2 oksida telah kehilangan oksigen. Bermaksud kuprum 2 oksida telah mengalami penurunan. Selain daripada mengetahui proses pengoksidaan dan penurunan, kita juga perlu mengetahui ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, kita boleh tengok kepada proses pengoksidaan dan penurunan. Sekiranya sesuatu bahan itu mengalami pengoksidaan, bermaksud dia adalah ejen penurunan. Terbalikkan sahaja. Sebab dia mengalami pengoksidaan, jadi dia adalah ejen penurunan. Maksud ejen penurunan tu adalah bahan yang menurunkan. Jadi kuprum 2 oksida mengalami penurunan. Jadi bahan apa yang menurunkan kuprum 2 oksida? Hidrogen. Jadi hidrogen bertindak sebagai ejen penurunan, tetapi hidrogen mengalami proses pengoksidaan. Begitu juga sebaliknya, kuprum 2 oksida mengalami penurunan, bermaksud kuprum 2 oksida adalah ejen pengoksidaan. Jadi hidrogen dioksidakan oleh kuprum 2 oksida. Cikgu harap jelas. Okey, kita tengok satu lagi contoh mengenai takrif yang pertama, iaitu melibatkan oksigen, penambahan oksigen atau kehilangan oksigen. Cikgu mempunyai bahan zinc dan juga kuprum 2 oksida. Hasil yang diperolehi ialah zinc oksida dan juga kuprum. Maka zinc, daripada atom zinc telah membentuk zinc oksida. Maka zinc menerima oksigen. Maka oleh yang demikian, bahan kita iaitu zinc mengalami proses pengoksidaan dan zinc adalah ejen penurunan. Manakala kuprum 2 oksida membentuk atom kuprum. Kuprum 2 oksida telah kehilangan oksigen. Maka kuprum 2 oksida mengalami proses penurunan. Okey. Dan kuprum 2 oksida adalah ejen apa?
Ya, ejen pengoksidaan. Okey, tahniah kerana anda telah memahami untuk takrif yang pertama. Okey, untuk takrif yang kedua iaitu penambahan dan juga kehilangan hidrogen. So yang pertama tadi ialah oksigen, yang kedua adalah hidrogen. Sekiranya bahan kehilangan hidrogen, maka bahan tersebut mengalami proses pengoksidaan. Manakala sekiranya sesuatu bahan itu menerima hidrogen, bermaksud ada hidrogen dalam bahan tersebut di bahagian hasil, maka bahan tersebut mengalami penurunan. Okay, kita akan tengok contoh yang cikgu berikan, iaitu hidrogen sulfida bertindak balas dengan klorin menghasilkan sulfur dan hidrogen klorida. So kalau anda lihat bahawa hidrogen sulfida telah menjadi sulfur pada bahagian hasil. Okay, sulfur telah kehilangan hidrogen, maka sulfur mengalami peroksidaan. Maka hidrogen sulfida mengalami peroksidaan, maka hidrogen sulfida adalah ejen penurunan. So hidrogen sulfida akan menurunkan bahan yang lain. Okay, bahan kita yang kedua ialah klorin. So klorin membentuk hidrogen klorida. Ada hidrogen bersama dengan klorin, bermaksud klorin telah menerima hidrogen. Maka maka klorin mengalami proses penurunan, dan klorin adalah ejen pengoksidaan. Dan begitulah sebaliknya, sekiranya bahan tersebut adalah ejen pengoksidaan, dia adalah mengalami proses penurunan. Okey, boleh tengok kepada kesimpulan yang telah cikgu nyatakan dalam gambar di bawah. Okey, kita teruskan dengan takrif yang ketiga. Cikgu harap anda masih lagi bertenaga untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, untuk takrif yang ketiga ialah pemindahan elektron. So pemindahan elektron ni dari segi kehilangan elektron dan juga penerimaan elektron. Jadi anda boleh relate dengan elektrolisis sebenarnya di anod dan katot. Anod cikgu sokmo royak melepaskan elektron, bermaksud hari ini kita tahu bahawa di anod mengalami proses pengoksidaan, dan juga di katot sentiasa menerima elektron, bermaksud di katot adalah mengalami proses penurunan. Jadi yang kehilangan elektron adalah mengalami proses pengoksidaan, dan menerima elektron adalah mengalami proses penurunan. Okay, kita tengok contoh yang cikgu berikan, iaitu tindak balas di antara natrium dan juga gas klorin. Natrium dan gas klorin menghasilkan garam natrium klorida. Okay, sekarang kita cuba keluarkan persamaan setengah bagi natrium dan juga klorin. Kalau anda lihat pada gambar di bawah, okay, natrium akan membentuk ion natrium kerana natrium melepaskan satu elektron. Okay, di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa bahan kita iaitu pepejar natrium ataupun atom natrium mengalami pengoksidaan. Penerangan ataupun alasan sebab kenapa? Kerana natrium melepaskan satu elektron membentuk ion natrium. Jadi bila kita tulis melepaskan satu elektron ataupun melepaskan elektron, di situ markah anda akan dapat. Menulis mengalami pengoksidaan, satu markah. Kenapa kita kata dia mengalami pengoksidaan? Kita kata melepaskan satu elektron, dapat lagi satu markah. Maka klorin mengalami penurunan. Jadi klorin mesti menerima elektron. Molekul klorin mengalami penurunan kerana molekul klorin telah menerima 2 elektron membentuk ion klorida. Jadi 2 markah menulis penurunan dan juga menerima elektron dapat markah kedua. Cikgu harap anda faham. Okay, di sini cikgu ada sediakan satu contoh soalan apabila magnesium ditambah ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Soalan yang pertama, tulis persamaan setengah yang mewakili pengoksidaan dan juga penurunan. Yang kedua, nyatakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Seterusnya, tulis persamaan ion untuk mewakili tindak balas redox.
Okay, untuk A, persamaan setengah pengoksidaan, kalau kita tengok kepada persamaan kimia, magnesium membentuk magnesium sulfat. So, atom magnesium telah menjadi ion magnesium. Macam mana kita tahu ada ion? Sebab magnesium sulfat adalah larutan. Larutan mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Jadi, magnesium dalam magnesium sulfat adalah ion magnesium. Bermaksud magnesium telah melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Semua logam melepaskan elektron. Bukan logam menerima elektron. Maka jawapannya Mg2+ tambah 2E. Okay, di situ nampak bahawa magnesium kehilangan elektron. Manakala persamaan setengah penurunan, kuprum 2 sulfat adalah larutan, maka mempunyai ion kuprum 2. Membentuk pepejal kuprum. Kuprum adalah atom. Dan atom kuprum adalah logam. Okey, jadi kuprum 2 menerima elektron membentuk atom kuprum. So kita tahu bahawa ejen pengoksidaan adalah ion kuprum 2 kerana kuprum 2 menerima elektron. Kuprum 2 mengalami proses penurunan, turun terima elektron, turun terima elektron. Manakala melepaskan elektron, lepas pengoksidaan. Jadi sekiranya magnesium mengalami proses pengoksidaan, magnesium adalah ejen penurunan yang kita cari. Persamaan ion keseluruhan, kita gabungkan persamaan setengah untuk pengoksidaan dan juga penurunan, dan kita cancelkan elektron yang ada di dalam persamaan setengah bagi pengoksidaan dan penurunan. Seterusnya gabungkan kedua-duanya membentuk magnesium, kuprum 2+ menjadi atom kuprum dan ion magnesium. Okay, seterusnya yang terakhir. Alhamdulillah, yang terakhir bagi takrif pengoksidaan dan penurunan. Okay, takrif yang keempat ialah dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Maksud perubahan dari segi nombor pengoksidaan ini ialah sama ada nombor pengoksidaan tersebut bertambah ataupun berkurang. Apa itu nombor pengoksidaan? Secara ringkasnya, nombor pengoksidaan adalah cas bagi suatu unsur. Contohnya kuprum 2, ion kuprum 2. So, cas bagi ion kuprum 2 ialah 2 positif. Nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Nombor pengoksidaan kita letakkan tanda positif di depan nombor. Okay, so sekiranya nombor pengoksidaan daripada 0 kepada positif 1, bermaksud nombor tu bertambah daripada 0 kepada positif 1. So kita katakan bahan tersebut mengalami proses pengoksidaan. Sekiranya nombor pengoksidaan berkurang daripada positif 2 kepada 0, so 2 kepada 0 berkurang, maka kita katakan bahan tersebut mengalami proses penurunan, dan seterusnya membentuk ejen pengoksidaan. Kita akan tengok contoh nanti. Okey, seterusnya, sebelum kita menentukan nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur, kita perlu mengetahui peraturan nombor pengoksidaan. Peraturan bagi nombor pengoksidaan, cikgu akan bagi yang ringkas dahulu, yang mudah, yang biasa kita gunakan dalam peperiksaan. Ialah yang pertama, nombor pengoksidaan ialah cas ion tersebut. Contoh yang cikgu berikan, di bawah kuprum 2 positif, so nombor pengoksidaannya ialah positif 2, natrium positif 1, klorida negatif 1 dan oksida negatif 2. Manakala peraturan yang kedua ni yang paling penting, atom bagi semua unsur ataupun molekul suatu unsur, nombor pengoksidaannya adalah kosong, zero ataupun sifar. Contoh kalau kita jumpa zinc, Zn, atom zinc, so nombor pengoksidaannya kosong. Atom kuprum kosong, magnesium kosong. Molekul unsur, contohnya molekul yang unsur sama, klorin, Cl2, Br2, I2, O2, N2, H2, semuanya adalah kosong. So atom, ingat daripada perkataan atom, ada O, dalam atom tu O adalah zero, sifar. Dan yang ketiga, jumlah nombor pengoksidaan bagi semua unsur formula ialah sifar. Contohnya aluminium oksida. So aluminium
dalam unsur tersebut ada 2 aluminium. Satu aluminium positif 3 nombor peroksidaannya. So bila ada 2, positif 3 darab 2 positif 6. Manakala oksida ada 3 O dalam aluminium oksida. So 1 O negatif 2, negatif 2 darab 3 akan memberi negatif 6. So bila kita jumlahkan kedua-duanya akan keluar nilai kosong. Bermaksud sebatian tersebut neutral. Okay, sekiranya kita ingin mengetahui apakah nombor peroksidaan bagi suatu unsur yang tidak diketahui dalam formula, contoh yang cikgu berikan kuprum 2 sulfat. Mungkin kita biasa dengan kuprum dan juga oksida, kuprum 2 iaitu positif 2 dan oksida negatif 2, tetapi sulfur S, berapakah nombor peroksidaannya, kita boleh kira menggunakan peraturan yang ketiga, di mana jumlah kesemua unsur dalam sebatian tersebut adalah kosong. So kita jadikan dia satu persamaan linear. S sebagai unknown yang perlu kita cari, maka kuprum mempunyai positif 2, ada satu kuprum, jadi positif 2 tambah X tambah S tolak 8. Kenapa tolak 8? Kerana O ada 4 dan 1 O ialah negatif 2. So negatif 2 darab 4 dapat negatif 8. Jumlahkan samakan dengan kosong, sudah menjadi persamaan matematik. So pindahkan ke sebelah kanan, negatif 8 tolak 2. Okay, so nilai S ialah positif 6. Nombor peroksidaan bagi sulfur dalam kuprum 2 sulfat ialah positif 6. Cikgu bagi satu lagi contoh untuk mengira iaitu kalium dikromat 6 berasid Cr. Apakah nombor peroksidaan Cr dalam kalium dikromat 6 berasid? So kita kira mengikut peraturan tadi, kalium adalah positif 1, ada 2 kalium, so 2 darab positif 1 tambah 2 kromium dan 7 oksida. So positif 2 tambah 2 Cr tolak 14 samakan dengan kosong. So Cr ialah 14 tolak 2 bahagi 2, jumlahnya positif 6. Jadi nombor peroksidaan bagi kromium ialah positif 6. Okay, sekiranya yang diberikan ialah sebatian ion, contohnya ion manganat MnO4 negatif. So berapakah nombor peroksidaan bagi mangan dalam sebatian ion tersebut? Jadi kalau anda tengok pada sebatian ada cas iaitu negatif 1. Jadi kalau sebatian yang neutral kita samakan dengan kosong. So bagi yang berion, bercas, kita samakan dengan nilai cas tersebut. Jadi MnO4 sama dengan negatif 1. Jadi ada 1 mangan dan 4 oksida. Maka 4 darab negatif 2 ialah negatif 8. Mn tambah negatif 8 sama dengan negatif 1. Pindahkan, maka Mn akan membentuk positif 7 nombor peroksidaannya. Itu sekiranya melibatkan sebatian ion ataupun ion yang diberikan. So contoh yang cikgu diberikan dekat sini ialah zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan juga gas hidrogen. Jadi kalau anda lihat zinc adalah atom, maka nombor peroksidaannya adalah kosong. Manakala hidrogen positif 1, klorida ialah negatif 1, zinc klorida, zinc ialah positif 2 dan klorida negatif 1. Tak perlu darab 2. Kita nak ambil nilai ion klorida tu sahaja. H2 adalah unsur molekul, maka nilai peroksidaannya ialah kosong. So kita kena pasti unsur mana yang mengalami perubahan nombor peroksidaan, sama ada berkurang atau bertambah. Kalau tidak mengalami perubahan, maksudnya dia bukan peroksidaan ataupun penurunan. Okay, so di sini zinc mengalami pengoksidaan kerana nombor peroksidaannya bertambah daripada kosong kepada positif 2. Jadi zinc adalah ejen penurunan. Manakala hidrogen nombor peroksidaannya berkurang daripada positif 1 kepada kosong. Maka ion hidrogen dalam asid hidroklorik mengalami penurunan. So dia adalah ejen peroksidaan. Kalau nak jawab dalam soalan, nak bagi hidrogen ke ataupun asid hidroklorik, dua-dua boleh. Sekiranya kita kenal pasti bahawa ion hidrogen dan asid hidroklorik adalah ejen peroksidaan, maka kita spesifikkan pun tak apa.
Ataupun kalau kita bagi tahu bahan yang mengalami proses penurunan adalah asid hidroklorik, juga diterima. Kedua-duanya diterima, tidak ada masalah. Okey, contoh yang kedua ialah melibatkan penyesaran antara zinc dengan kuprum 2 sulfat. Zinc lebih elektropositif daripada kuprum dalam siri elektrokimia, maka zinc boleh menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Maka zinc ialah kosong nombor peroksidaannya, kuprum positif 2, S kita tak tahu, oksida negatif 2, zinc sulfat, zinc positif 2, S tak tahu, O negatif 2 dan kuprum kosong. Jadi yang kita tidak tahu iaitu S, okay, kita boleh cari menggunakan peraturan tadi, samakan dengan kosong. Tearing at the seams, I wish I could escape. I don't wanna think, I wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I'm a bad liar, bad liar. I can't be what you want me to be. Believe me, this one time, believe me, I'm a bad liar.